Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika an-nabiyyil karim Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih pada yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK Masjid Nur Cahaya Iman. Apa beza dengan Nur Iman? Sama lah, Cahaya Iman, Bandar Country Homes. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan fokus secara terperinci berkenaan dengan satu topik yang sengajalah saya letak tajuk tu biar nampak popular sikit, biar nampak macam novel ataupun biar nampak macam drama sikit. Berdamping denganmu ya Rasulullah. Tidak lain kerana nak tarik perhatian. Ada kalau letak suamiku encik perfect ke, masalah juga. Suamiku encik sotong, jadi kita letaklah tajuk-tajuk yang seronok orang nak tengok, nak dengar tu. Tapi intipatinya tetap bercerita tentang satu fokus yang khusus. Bagaimanakah kaedah cara yang terbaik yang ditunjukkan oleh para ulama salafus salih, cara untuk berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun baginda sudah lama meninggalkan kita. Baginda dah lama tinggalkan kita, tapi kita boleh untuk berdamping dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanpa benda-benda yang ajaib dan gaib dan sebagainya. Tidaklah kita berusaha seolah-olahnya sehingga mendakwa ada datang dalam mimpi kita ke, mari datang dalam majlis kita ke. Taklah, ini cara yang biasa, cara yang memang diamalkan. Memang bukan orang tertentu boleh buat, tapi semua daripada kita boleh buat. Saya akan bongkarkan rahsia pada malam ini, insyaAllah. Baik, namun asasnya tuan-tuan, untuk nak bincang apa sahaja tentang Islam, kita kena ingat apa sahaja kita nak bincang tentang Islam. Yang namanya Islam itu, kalau kita nak bincang, nak dapat tidak, kita mesti ada sandaran utama daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat tidak, apa sahaja yang kita nak bincangkan, kalau ia berkaitan dengan Islam ataupun syariat Islam, sama lah tu, mesti nak dapat tidak, kita pastikan ada sandarannya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di dalam kitab Muwatta Malik. Derah sangat speaker ni, slow sikit boleh tak? Ini bertepatan dengan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi hadis dan juga Al-Quran, ayat Al-Quran yang menyatakan apa saja yang berkaitan dengan Islam mesti kita nisbahkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sepotong hadis yang begitu sekali tersohor, masyhur, yang menjadi sebutan para ustaz, para pendakwah dan sebagainya. Wa haddatsani an Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat nabiyyi. Biasanya kita terjemahkan hadis ini sebagai taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ini biasa kita jumpa terjemahannya dalam bahasa Melayu. Namun dalam satu perbincangan, Maulana Fakhrul Razi daripada Perak, saya tengok dia punya YouTube, dia bahas, dia cerita balik, bila kita terjemahkan taraktu fikum amrayni sebagai aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, itu tidak tepat menurut beliau. Kenapa? Kerana perkataan amrayni bukan dua perkara.
Amraini ini asalnya masdarnya adalah amara. Amara adalah perintah, arahan. Amraini, dua perintah. Bila kita terjemah hadis ini kepada taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dua perkara ni kita nak terima tak apa, kita nak tolak pun tak apa, seolahnya begitu. Nampak macam lekeh, nampak macam tak penting sangat. Tapi jika hadis ini kita terjemahkan kepada taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua arahan, kita rasa sedikit risau. Ataupun dua perintah. Rasulullah kata kepada kita, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan, aku wariskan kepada kamu dua perkara, dua arahan, dua perintah, bukan dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan sesat kamu selagi berpegang ke akan keduanya. Kitab Allah wa sunnat nabiyih, kitab Allah yakni Quran dan sunnah nabinya. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tidak akan sesat kita. Jika mana-mana ustaz mari ceramah di sini, tak kira lah ustaz, pak syekh, profesor, doktor, al-habib, apa benda sekalipun, tok syekh, pak kiai, apa lagi nama, bila dia mari ceramah sini, dia ceramah tentang agama. Dia ceramah kepada kita, dia sampaikan kepada kita persoalan agama. Dia cerita buat sekian-sekian, dapat sekian-sekian, Allah Ta'ala ajar sekian, Nabi buat sekian, tapi dia tak tunjuk pada kita mana dia ambil benda tu. Ayat mana kamu pakai, hadis mana kamu rujuk, dia tak cerita kepada kita. Kita kena tanya, min aina laka hadha ya syekh, daripada mana mau ambil perkara ni, kita kena tanya. Something wrong kalau dia ceramah sejam, tuan-tuan, ayat Quran sepatah dia tak sebut, hadis potong dia tak sebut. Kita tak panggil ceramah agama macam tu, kita panggil ceramah motivasi. Ceramah motivasi pun sekarang pakai hadis, pakai Quran. Betul tak betul belakang kira dah. Jadi bunyi Nabi sebut, Allah Ta'ala kata, kita duk tenung, mana kau ambil benda ni? Nabi kata, dia kata, Nabi kata, ish, kita duk tenung, mana kau ambil benda ni? Dia pelik. Jadi kalau dalam satu ceramah agama di masjid, subuh, duha, maghrib, isyak, dalam TV, dalam apalah sekalipun, kalau dia nisbah pada agama, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata, kita kena tanya dia. Kita kena pastikan daripada mana dia ambil perkara tersebut. Min aina laka hadha ya ustaz? Daripada mana mau ambil perkara ni? Aku nak tahu. Sebab tu hari ni, kalau mari ceramah kita buat slide show, mudah orang boleh tengok terus. Siap dengan nombor terus, rujukan hadis tu senang, boleh tengok terus, boleh cek sendiri. Hadis ini sebagai contoh riwayat Imam Malik dalam Muwatta, kitab Muwatta Malik yang dihafal oleh Imam Syafi'i, itu hadis rakam ataupun nombor 1628. Teknologi hari ini membantu kita, memudahkan untuk memastikan kita merujuk kepada sumber yang sahih. Sebab tu kita tak boleh terima mutakhir ni masih ada ramai lagi penceramah-penceramah yang cerita benda-benda karut-marut. Kita tak boleh terima. Sebab sumber untuk rujuk benda yang sahih itu begitu sekali mudah hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala, tahun 2015 kita masih di awalnya. Saya seru masjid Cahaya Iman ini di Bandar Country Homes untuk meningkatkan kualiti rasa nak mendengar kuliah agama. Tidak cukup dengan cerita-cerita yang seakan-akan paling popular, tidak cukup tuan-tuan. Kena tingkatkan rasa kita rasa kualiti dalam mendengar ceramah. Tak kira lah siapa mari ceramah, kalau kita dengar pelik sikit, kita kena tanya, mana ustaz ambil ni? Jangan, tak payahlah tanya depan-depan ramai, malu pula dia. Adapun kalau dia buka sesi soal jawab, tanya dengan baik. Nah, jadi bila kita mula bertanya, jemaah ni mula bertanya, ustaz-ustaz pun risau. Tak boleh terbiar main masjid country home ni, tanya pelik-pelik. Jadi dia nak mari ceramah pun dia baca buku dulu, dia balik kitab dulu, dia buat persediaan dulu. Dia tidak fikir masa dia bawa kereta tu, dia fikir nak ceramah apa hari ni. Dia tak fikir begitu. Nampak berano 5-6 kali ceramah sehari, masa bila nak baca buku. Jadi bila kita mula bertanya, jemaah ni, kita ni orang awam mula bertanya, ustaz betul ke ustaz cakap macam tu? Ustaz ambil kat mana ya? Sahih ke benda tu? Betul ke Rasulullah kata begitu? Confirm ke? Dia pun lama-lama tak boleh terbiar main ni masjid country homes. Bukan setakat yang depan ni je tanya, makcik-makcik kat belakang pun tanya juga, betul ustaz?
Lama-lama dia bukan tak ada ilmu, tuan-tuan ustaz kita ni. Kitab umur dia tu lama dia tak buka. Sebab dia kata dia mari ceramah benda-benda yang berat-berat pun jemaah bukan nak dengar, dia kata. Baik aku cerita, baik aku sembang, dia kata. Ada. Sebab cerita benda-benda yang ilmiah bukan orang nak dengar. Jadi salah kita juga. Jadi kena ubah sikit. 2015 ni, bermula 2015 kita kena ubah rasa beragama kita, tingkatkan kualiti itu. Baik, jadi jelas dalam hadis ini Nabi SAW kata, khususnya dalam isu agama, dalam asas agama, kena pastikan ada sandarannya daripada taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Nabi. Jelas. Cerita pasal agama kena ada nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, kita tengok. Ada sedikit confusing ataupun ada sedikit kekeliruan pada pandangan saya, dan saya bincang dengan ustaz-ustaz, asatizah, guru-guru saya, adakah benda ini betul, dan hampir beberapa orang setuju dengan pandangan saya, menyatakan dalam konteks beragama kita di Nusantara ataupun Malaysia pada hari ini, kita menyangka kerana di universiti sekalipun, macam tempat saya belajar di UM dan di UKM dan sebagainya, biasanya fakulti pengajian Islam dia terbuka kepada dua, fakulti Jabatan Usuluddin dengan fakulti Syariah Islamiyah. Maka mereka yang belajar Syariah Islamiyah, ada dia muqarrar, ada dia punya silibus, dan silibus dia itu dibuat oleh pensyarah ataupun pensyarah ambil kitab-kitab tertentu dalam fiqh. Maka biasanya di negara kita ini kita akan ambil fiqh mazhab Syafi'i. Masalahnya bila dia grade sebagai lulusan Syariah Islamiyah. Maksud Syariah Islamiyah pada konteks kefahaman hari ini adalah fiqh yang mereka belajar. Sedangkan syariah dengan fiqh adalah dua benda yang berbeza, tuan-tuan. Kena faham ya. Tapi bila dia belajar fiqh, satu fiqh aliran Syafi'i ataupun Syafi'iyah, dia belajar fiqh manhaji, dia pun kata itulah syariat Islam. Maka bila mari pandangan-pandangan yang luar daripada mazhab Syafi'i, dia kata itu seolahnya bukan syariat Islam. Itu yang duk gocoh tu. Faham gocoh? Amal Kelantan ni saya tahu. Tak, itu yang jadi tak boleh nak duduk sekali. Walhal di sini kita kena faham yang mereka belajar itu adalah fiqh, bukan syariat. Bila sebut syariat Islamiyah, syari' jalan menuju Allah, itu semua yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah adalah syariat Islamiyah. Makanya saya di Fakulti Usuluddin dalam Jabatan Syariah atau Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, adakah bila saya duduk di Fakulti Usuluddin saya tak belajar syariah Islam? Tak. Tapi sistem kita pecah macam tu, kerana kita ambil sistem daripada Al-Azhar Al-Sharif. Adapun di Saudi, adapun di Jordan, ada di Morocco dan sebagainya, biasanya lulusan mereka dalam syahadah, dalam mereka punya CJ disebut Bachelor in Syariah Islamiyah Takhassus Fiqh Usulul Fiqh, ataupun Bachelor in Syariah Islamiyah Takhassus Usuluddin. Dia bawa syariah Islam belaka. Nampak beza tu? Nampak beza tu? Jadinya bila melibatkan Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan, asasnya perkara yang wajib kita tahu, belaka-belaka kita belajar dalam hadis, dalam kita punya kisah panjang kita belajar selama ni, ada 3 perkara lah asasnya, iaitu rukun Islam, rukun iman dengan ihsan. Baik, daripada mana mari benda ni? Daripada hadis, riwayat Muslim dan sebagainya, banyak riwayatnya, hadis ahad. Dan dikatakan hadis ini, hadis yang kedua dalam matan Arba'in An-Nawawiyah ini, dia seolah-olah adalah pondasi ataupun dia adalah, kita katakan, dustur kepada syariat Islam itu sendiri. Pentingnya hadis ini, hadis yang kedua dalam matan Arba'in An-Nawawiyah. Ingat kita bagaimana Saidina Umar cerita, pada suatu hari datang seorang yang berpakaian putih, tidak ada tanda-tanda padanya bermusafir, kerana bersih elok, wajahnya bersih elok dan sebagainya, tak ada tanda debu-debu. Tetapi nak kata dia ni orang dekat, orang bandar country home, tidak, sebab tidak ada tanda-tanda dia bermusafir. Tapi nak kata dia orang bandar di sini, orang sini, pun tak ada seorang habuk yang kenal dia di kalangan para sahabat Nabi. Datang-datang pula, itu contoh tadi tuan-tuan, bukan namun kata betul country home, kacau saya. Itu contoh.
Jadi dia mari-mari duduk dalam masjid, duduk menghadap dengan Nabi, belaga kepala lutut dengan Nabi, letak tangan atas paha. Bukan paha Nabi, paha dia lah. Dia pun tanya, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dan dia bertanya, kata Sayyidina Umar, orang tu tanya Nabi Muhammad, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dan dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepada aku apakah itu Islam. Maka Rasulullah jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Itu. Apakah itu Islam? Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat dan naik haji bagi yang mampu. Baik, selesai. Qala sadaqta. Maka Sayyidina Umar kata, dia pun kata, sadaqta, mu betul. Dia mari tanya soalan, dia kata betul. Pelik ni. Fa'ajibta lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun rasa takjub. Dia tanya soalan, kemudian dia mengiyakan soalan tersebut. Dia mari jauh, tak tahu mari ke mana, siapa pun tak tahu. Tiba-tiba mari duduk depan Nabi, macam orang yang rapat sangat dengan Nabi. Kalau kita mari, tiba-tiba ada siapa mari. Sekarang ni saya duduk tengah kuliah ceramah ni, mari siapa-siapa duduk depan ni, dia ambil kursi, dia duduk depan saya, cokong saya pun. Pelik lah tuan-tuan. Dan orang dia tengok ni ramai ni, tiba-tiba dia mari duduk tepi ni. Saya pun apa hal pula dia ni. Ada berlakunya dialog itu. Tengok hadis ni memang sangat elok lah, memang sangat penting untuk kita belajar. Dia panjang lagi sebenarnya, cuma saya nak ambil yang ni sebab saya nak fokus perbincangan pada malam ini. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia tanya balik, kata Sayyidina Umar, si lelaki si fulan ini pun tanya, khabarkan kepada aku apakah itu iman. Maka qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman itu bila kamu percaya kepada Allah dan juga malaikat dan juga kitab-kitab dan juga rasul-rasul dan hari akhirat dan juga qadar, takdir yang baik dan yang buruk. Maka itu iman. Maka jadilah rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Baik. Kemudian satu soalan yang terakhir dia baca. Dia pun kata, qala sadaqta, qala fa akhbirni 'anil al-ihsan. Apakah itu ihsan? Maka Rasulullah pun jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apakah itu ihsan? Maka dia jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Bila kamu mengabdikan diri, berta'abbud ataupun beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, tetapi kamu tidak akan dapat melihatnya. Fa illam takun tarah, kamu tidak mungkin dapat melihatnya. Fa innahu yarak, maka dia sentiasa melihat kamu. Itu ihsan. Baik, ini saya rincikan tuan-tuan. Rukun Islam kalau kita perasan, mula daripada syahadah, solat, puasa, zakat, haji, semuanya berbentuk ritual yang boleh dilihat ataupun yang perlu dilakukan dengan panca indera. Betul? Syahadah kita sebut, orang boleh dengar, kita sendiri boleh dengar. Betul? Solat 5 kali sehari semalam pun sama. Orang boleh tengok, kita sendiri rasa kita kena bangun, malah tak malah kena solat juga. Ada sengaja kadang-kadang ada satu post saya baca, dia suka semayang lewat pukul 4, pukul 5 pagi solat isyak. Dia pun kata mak dia selalu puji dia, Allah baguslah anak aku semayang tahajud sama 10 minit sebelum subuh tu, mak dia ada bangun pun, dia tengok anak dia bangun ambil semayang solat, kata bagus anak aku, syukur solat tahajud, hari-hari solat tahajud. Katanya dia tak tahu aku baru semayang isyak. 10 minit sebelum subuh dia bangun semayang isyak. Tak apalah, baguslah, dapatlah sekali dengan tahajud dia tu, qiyamul lail. Tapi nak katanya rukun Islam, kalau kita perasan rukun Islam semuanya bersifat amali. Naik haji, apa dia lagi? 6, yang 5 itu. Puasa bulan Ramadan, semuanya melibatkan panca indera. Betul? Makanya segala nas, ayat Quran, hadis-hadis yang berkenaan dengan apa ibadah-ibadah ritual tadi, bila dibincangkan oleh ulama-ulama, cara nak buatnya, cara nak laksana dan sebagainya, maka itu dinamakan fiqh. Proses itu dinamakan fiqh.
Situlah timbulnya fiqh. Fiqh ini apa dia? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang faham agama sehingga boleh sampai satu peringkat Imamuna Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih mengeluarkan satu ilmu baru yang namanya usulul fiqh. Cara nak keluar hukum daripada Al-Quran dan hadis melibatkan persoalan-persoalan yang tak wujud sebelum ini, yang tidak ada dalam Quran secara qat'i, maka dibincangkan untuk jawab persoalan-persoalan semasa. Dia keluarkan kaedah-kaedah baru. Ini hebatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nampak tu? Jadi kefahaman terhadap Al-Quran dan hadis berkenaan dengan amal ibadah yang ada dalam Quran dan hadis, maka dia dinamakan fiqh. Makanya cara faham yang berbeza itulah yang melahirkan mazhab-mazhab yang pelbagai. Kenapa 4 mazhab itu famous? Antara lain 4 mazhab bermula dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak lain antaranya kerana mereka menulis ataupun anak murid mereka menulis ijtihad mereka, sehingga sampai hari ini ulama-ulama kita sendiri boleh rujuk tulisan-tulisan mereka, maka mazhab mereka tersohor dan sampai hari ini boleh dirujuk dan diamalkan. Adapun banyak lagi mazhab, ratus mazhab ni tuan-tuan dalam fiqh. Daud Zahiri, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Bukhari pun ada mazhab dia dan sebagainya. Banyak mazhab ni. Mazhab dalam fiqh, dalam fiqh itu, dalam kefahaman ayat-ayat tentang ibadah, ritual, hukum hakam itu fiqh namanya. Banyak mazhab. Yang kita tahu 4 sahaja. Dan antara faktor lain, kerana mazhab-mazhab ini diterima oleh pemerintah pada masa itu, maka dia boleh kekal. Nampak tu? Rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar, semuanya tak nampak. Semuanya gaib. Ada orang masjid nur cahaya iman pernah tengok Allah Ta'ala? Kongsi sikit ada ke? Boleh saya panggil 2-3 orang mana? Tak pernah. Allah Ta'ala kita tak pernah tengok, malaikat kita tak pernah tengok, Nabi kita tak pernah tengok. Nabi Muhammad yang kita kata kita sayang ke dia, kata kita cinta ke dia, kita tak pernah tengok Nabi. Apa dia lagi? Kitab Al-Quran nasib baik ditulis, satu-satunya yang boleh dilihat. Kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil semua tak boleh tengok. Injil yang ada hari ni bukan Injil yang asal. Tulisan Inggeris tidak, bahasa asal dia bahasa Ibrani dan sebagainya yang sudah pupus. Apa dia lagi? Qada lagi lah tak dapat nampak. Hari kiamat lagi lah tak nampak dan sebagainya. Makanya perbincangan dalam isu ini dia telah diklasifikasikan. Kalau akademik yang ini dia panggil ilmu usuluddin, juga dipanggil sebagai ilmu akidah, ilmu tauhid, ma'rifah, macam-macam lah, pemikiran falsafah apa semua begitu begini dibincangkan di dalam ilmu usuluddin itu. Dan persoalan-persoalan semasa, aliran-aliran pemikiran semasa dan sebagainya, maka dibincangkan dan diperdebatkan di dalam bidang ilmu inilah. Cumanya yang istimewa paling akhir rukun ihsan. Adapun ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ilmu itu kemudian dikembangkan ataupun popular dengan nama tazkiyatun nufus ataupun tazkiyatun nafs. Ilmu pembersihan jiwa, ilmu orang nak jadi baik, buang sifat asal dengki, mazmumah dan sebagainya. Tetapi dia lebih popular lagi dengan nama tasawuf ataupun sufi. Maka orang bincang daripada mana asalnya tasawuf ataupun sufi ni, maka ada banyak pandangan. Pandangan yang pertama kata berasal daripada perkataan filasufia, daripada perkataan Yunani yang namanya filasufia. Fila cinta, sufia hikmah. Filasufia cinta akan hikmah. Kemudian jadi bahasa Arab filasifah. Filasuf. Kemudiannya dalam bahasa Melayu jadi falsafah. Maka falsafah filasufia itu cinta akan hikmah. Sufia jadi sufi, maka jadi tasawuf, bermaksud hikmah. Maka ada juga kata berasal daripada perkataan suf, baju yang dipakai oleh golongan darwis. Golongan darwis yang suka pakai baju bulu binatang, yang daripada kambing dan sebagainya, mereka berpakaian. Ada satu trend mereka ini, golongan sufi, dia pakai baju suf.
Maka dikatakan daripada situlah perkataan sufi muncul dan kemudian jadi tasawuf. Dan ada juga menisbahkan kepada golongan sahabat Nabi yang berada di ahli suffah. Siapa dia? Abu Hurairah, Abu Dzar Ghifari, dan beberapa orang ramai lagi sahabat yang mengabdikan diri untuk beribadah di masjid Nabi, yang kemudian digelar sebagai ahli suffah. Daripada sana dikatakan berasalnya perkataan sufi yang kemudian jadi tasawuf. Banyak dia punya punca. Yang mana betul? Wallahu a'lam. Itu yang dibincang. Saya baca dalam buku, bincang dalam kuliah, itulah benda dalam kuliah-kuliah di universiti. Baik. Cumanya kita kena jelas bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kepada kita, apa sebenar asas yang Rasulullah mari kepada kita ni ada untuk apa? Yang pertama, tidak lain untuk cerita tentang aqidatut tauhid. Kerana manusia pada masa itu, jarak antara Nabi Isa al-Masih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih kurang 500 tahun. Kita dengan Rasulullah lebih kurang 1400 tahun. Sepatutnya antara kita dengan Nabi ada 2 orang lagi Nabi. Sebab setiap 500 tahun kesyirikan akan berlaku. Makanya Rasulullah mari untuk cerita, untuk memperingatkan kembali kepada manusia pada masa itu bahawasanya Tuhan itu satu. Itu dakwah asas dia, bahawa Tuhan itu satu. Itu pentingnya dakwah dalam akidah. Baik. Adakah orang kafir Quraisy pada masa itu tidak percaya kepada Allah? Tuan-tuan, orang kafir Quraisy percaya kepada Allah pada masa itu? Percaya. Orang Yahudi percaya ke tidak? Percaya. Orang Nasrani, Kristian pada masa itu percaya pada Allah? Percaya. Mereka percaya kepada Allah. Apa buktinya? Surah Luqman sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Jika ditanya kepada mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah yang menjadikan langit dan bumi. Orang kafir Quraisy jawab gitu. Ayat Quran kata. Apa lagi buktinya? Siapakah nama ayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa nama ayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah. Apa maksud Abdullah? Hamba Allah. Ketika perjanjian Hudaibiyah ingin ditulis, orang Islam nak tulis dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir Quraisy tak setuju. Kami tak biasa dengan perkataan ini. Maka ditukar. Dalam hadis sahih sebut, diminta tukar dengan apa kalimah? Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Apa beza? Apa beza? Ini bermaksud hatta Kristian, Nasrani, dia kata pada masa itu Al-Masih ibnullah. Maksudnya mereka percaya pada Allah, cuma mereka kata Nabi Isa itu anak kepada Allah. Uzair ibnullah kata orang Yahudi. Maksudnya mereka semua percaya kepada Allah. Tapi apa beza kita dengan mereka? Kalau gitu apa beza kita dengan mereka? Bezanya adalah kita berakidah dengan aqidatut tauhid. Tapi mereka telah mensyirikkan Allah. Sebab tu dosa paling besar dalam Islam adalah mensyirikkan Allah. Tu bomo-bomo, tangka-tangka apa semua tu. Hati-hati tuan-tuan. Kita tak perasan. Tapi sebenarnya kita telah menyerahkan selain daripada Allah. Kita berharap selain daripada Allah. Kunci syurga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Tiada ilaha. Ilah bukan Tuhan, terjemahan yang terbaik. Dalam Haqiqatut Tauhid, buku Prof. Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia jelaskan perkara ini. Ilah di sini bukan bermaksud terjemahan literalnya adalah Tuhan, tidak. La, tiada, isbat, mengiyakan kemudiannya. Ilaha itu la, tiada ilah yang kepadanya kita meminta, yang kepadanya kita memohon, yang kepadanya kita menghambakan diri, yang kepadanya kita merujuk, yang kepadanya kita berharap, yang kepadanya kita segala-galanya, illa melainkan Allah. Itu maksud kalimah la ilaha illallah. Sebab tu mensyirikkan Allah. Ya bunayya, kata Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim.
Jangan kamu mensyirikkan Allah. Wahai anakku, mensyirikkan Allah adalah kezaliman yang besar, bukan kepada Allah, kepada dirimu sendiri. Orang yang ada secebis akidah iman dalam diri dia, kerana dia tidak pernah mensyirikkan Allah, tapi dia buat dosa sepanjang hidup dia, dalam hadis sahih sebut akhirnya Allah Ta'ala suruh dia keluar daripada neraka. Malaikat pergi ambil dia dalam neraka. Orang yang paling akhir masuk dalam syurga. Oh, kalau gitu okey Ustaz, kita masuk neraka dulu, tak apa. Dia ingat masuk neraka tu makan lepak kedai mamak. Allah dah. Itu besarnya kalimah la ilaha illallah. Kena betul faham kalimah la ilaha illallah. Ulama-ulama tulis kitab berjilid-jilid untuk terangkan la ilaha illallah saja. Itu pentingnya akidah yang suci. Dan hebatnya 3 generasi awal Islam, sampai ke Rasulullah kata khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, riwayat Muslim. Sebaik-baik manusia adalah kurunku dan kurun selepasku, kurun selepasku. Tidak lain kerana ketulinan akidah mereka, kesucian akidah mereka itu kepada Allah Jalla wa'ala. Itu beza dengan kita hari ini. Ya Allah, betul ke tak kita ni punya akidah ni pure begitu, betul-betul suci begitu, betul bulat begitu. Yang tengah bercakap ni pun sama, betul ke kita begitu? Tapi tidak. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah mereka sudah teruji. Sebab tu mereka diiktiraf radhiyallahu anhum wa radu. Aku redha kepada mereka dan mereka redha kepada aku, kata Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Ini generasi 3 generasi emas yang pertama. Jadi Rasulullah mari jelaskan akidah selesai. Yang kedua, setelah akidah selesai, Rasulullah ajar kita cara ibadah, cara semaya, cara puasa, cara zakat, cara haji. Ajar pula kena taat pada ibu bapa, isteri kena taat pada suami, tidak boleh derhaka, kena amanah, kena begini. Tapi yang asasnya dalam ibadah yang qat'i, yang putus, yang usul, semaya, puasa, zakat, haji. Sebab tu kita kena pastikan betul-betul kita laksanakan apa yang Nabi buat. Dia panggil ittiba'ur rasul dalam 3 perkara ini. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, lafaz dan juga ritual. Mesti kita pastikan selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara kita sembahyang terbaik kena cek dengan hadis Nabi, betul ke tak cara aku sembahyang. Yang kita duduk sembahyang selama ni, kalau saya tanya banyak masjid, tidak lain yang kita duduk sembahyang. Mungkin kita belajar masa sekolah rendah hari itu, tuan-tuan. Kita tak pernah semuk kita punya solat ni sama dengan Nabi suruh dalam hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan yang kita solat hari ni, yang kita belajar masa sekolah rendah dulu. Sah ke tak? Sah. Tapi lepas tu kita tanya, kenapa aku tak khusyuk? Sebab kita tidak semaya ikut cara Nabi semaya. Sebab tu khusyuk tak mari. Nampak tu tuan-tuan. Jadi saya show lah, tuan imam kita panggil mana-mana ustaz, ajar buat kursus solat semula. Paling tidak lepas ni kita solat, tuan-tuan, kita akan takbir. Kita tahu betul Rasulullah akan takbir gini. Ada hadis sahih aku mengaji. Dalam Umdatul Ahkam sebagai contoh, kitab yang menghimpunkan Sahih Bukhari Muslim, tentang ibadah, tentang fiqh, adapun tentang hukum hakam, Umdatul Ahkam, kita mengaji. Nabi sebut aku akan takbir lagu mana, ada riwayat dia. Aku rokok macam mana, ada riwayat dia. Aku baca apa, ada. Nampak tu? Kita kena cek list balik, tuan-tuan. Barulah bila kita sembahyang Allahu Akbar, kita tahu Nabi buat macam tu. Kita tahu. Baru mari rasa cukup. Itulah berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan duk mari mimpi. Nabi mari tu tak ada nampak. Ada tu belakang. Gurau. Tu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dan para sahabat. Dan ketiga ini kemudiannya, tuan-tuan, yang wajar menjadi rujukan kita tidak ada lain. Bila ditanya kepada kita, siapakah golongan yang paling faham Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah jawapan kita? Siapakah golongan yang paling faham? Saya dah bagi dah hadis tadi. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahu alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi. Sebab tu kita kena fikir bila orang cerita satu-satu perkara. Contoh ziarah kubur lah. Apa masalah ziarah kubur? Dia kata pergi di kubur Tok Wali.
Kenapa masalah dia kata? Sebab Tok Wali tu apa? Pergi tak ada apa, dia ambil berkat. Lepas pergi ziarah duk nyanyi di kubur pula, sebagai contoh lah. Lepas tu minta pula dengan kubur tu, ya wahai Syekh si fulan bagilah aku sekian sebagai contoh. Kita kena cek balik. Bila dia sebut gitu, kita teringat benda ni benda agama ke tak benda agama. Bila benda agama, kita kena cek balik, ada ke tidak para sahabat Nabi buat benda yang sama. Kalau ada, tuan-tuan, manusia pertama yang buat siapa dia? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kubur Nabi dalam rumah dia. Dan kemudian dia ada konflik dengan Ali, dia ada konflik dengan Muawiyah dan sebagainya. Kenapa tidak ada riwayat yang kata para sahabat Nabi hidup kubur Nabi minta macam-macam, buat macam-macam di kubur Nabi? Kenapa tidak ada? Cek balik. Benda agama tidak ada. Khulafa ar-Rasyidin ada masalah riddah, peperangan murtad zaman Abu Bakar, orang tak nak bayar zakat dan sebagainya. Tidak ada sahabat-sahabat kibar, sahabat Khulafa ar-Rasyidin pergi duduk di kubur Nabi, buat macam-macam salawat ke apa semua gitu begini, minta Nabi keluar dari kubur bagi macam-macam. Tak ada, tidak ada. Jadi mana mari benda ni, tuan-tuan? Mana mari? Dari mana mari? Kita kena tanya, min aina laka hadha? Min aina ji'na? Daripada mana mari benda ni? Kita kena tanya. Sebab dia nisbah pada agama. Jadi kalau tak ada, wajar kita tinggal lah. Wajar kita tinggal. Nak menyanyi lah, tak ada masalah. Hukum nyanyi ni harus ya, nyanyi lah. Ustaz Wanji kenal Ustaz Wanji? Nah, tak kenal Ustaz Wanji di Selangor ni, pelik benar. Ustaz Wanji ni dia isytihar. Saya minat benar dengan Najwa Latif. Tak ada masalah. Nak dengar lagu, dengar lah. Rafiq Buang, Kopi Ramli ke apa, dengar lah, tak ada masalah. Asal ke semayam dan jangan tinggal, sudah. Tapi bila menyanyi tu, kemudian mula-mula sikit bawa ke kubur. Kita menyanyi kubur lah pula. Sebab apa? Ambil berkat Tok Wali. Sikit. Kita berdoa lah pula dan sebagainya. Dan akhirnya tempat masjid ni yang sepatutnya dimakmurkan dengan bacaan-bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tempat menyanyi, jadi tempat bergendang dan sebagainya. Tak pernah dibuat oleh para ulama dan para salafus salih. Jangan mencebarkan rumah Allah dengan bunyi-bunyi yang pelik-pelik gitu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimallahu taala. Marah ni. Saya pergi laju saya ambil masa sikit sebab jauh mari, tak tahu boleh mari bila pula. Jadi nak marah pun saya tak dengar, tak apa. Kalau tamu rumah saya, syap saya berhenti. Sebab kalau dia orang mengupak, saya dengar. Bila kita dengar, kita nak marah. Jadi sini tak apa, saya ambil masa sikit. Jadi banyaklah ayat Quran, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana sikap para sahabat Nabi terhadap apa yang Nabi tinggalkan, yakni akidah, ibadah dan juga akhlak. Apa dia? Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Surah Al-Hishr ayat 7. Baik, kita pergi laju. Dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar ayah dia kata, lastu tariqan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Sayyidina Umar kata, aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut diamalkan, ianya bersifat tiga tadi, akidah, ibadah dan juga akhlak. Baik. Saya bimbang jika saya meninggalkan suatu perintah baginda, saya akan menyeleweng. Hadis riwayat Muslim nombor 3305. Baik, kita tengok satu hadis yang begitu sekali istimewa berkaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni satu hari, an Umar radhiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajar al-aswad faqabbala. Pada suatu hari Umar ni pergi kepada Hajar al-Aswad, dia kucuk Hajar al-Aswad. Faqabbalahu, dia kucuk Hajar al-Aswad. Faqala inni a'lamu annaka hajarun. Dia pun kata, aku tahu mung ni semata-mata batu saja. La tadurru wa la tanfa', tidak memberi tidak memberi kesan yang buruk dan tidak bermanfaat. Aku tahu batu saja. Nak azan boleh.
asyhadu anna Muhammadar Rasul. Biasa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, satu hari Umar ni dia pergi di Baitillahil Haram, dan dia menuju kepada Hajar Aswad, lantas dia kucup Hajar Aswad, dia cium Hajar Aswad, faqabbalahu, dia cium Hajar Aswad. Faqala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Dia pun kata, aku tahu mu ni batu, tidak memudaratkan dan tidak juga memberi manfaat. Walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Jika tidak kerana aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Oh, siapa tahap tu cinta sahabat Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Nampak? Sebab tu kita dalam hal ibadah, asas semaya, puasa, zakat, haji dan sebagainya, memang tidak ada kompromi. Kita kena pastikan kita selari dengan apa yang Rasulullah tinggal. Sebab tu kena ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengaji kitab-kitab fiqh yang bawah-bawah, yang sudah mutaakhir ini. Nampak tu? Baik, kita pergi laju. Jadi sunnah, saya ulas sikit, sunnah biasanya kita orang Melayu faham, sunnah itu semuanya hukum sunat. Dah, bukan semua sunnah hukumnya sunat, tuan-tuan ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqrir. Apa yang Rasulullah sebut, apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah takrirkan, itu semua adalah sunnah. Dan sifat badan tubuh Rasulullah dan sifat-sifat dia semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perbezaan antara ulama fiqh, ulama hadis dan sebagainya, berbeza. Cuma secara umumnya kita nak kata bukan semua sunnah hukumnya sunat. Sebab orang Melayu kita ni suka pada hukum. Kita suka hukum. Agama ni, agama Islam kita ni kita tengok sebagai hukum. Sebab tu ustaz-ustaz yang mengajar fiqh laku. Ada sesi soal jawab, hukum. Apa hukum ustaz? Apa hukum ustaz? Apa hukum ustaz? Dia suka. Sebab apa? Sebab dia suka, dia tengok agama tu sebagai satu hukum. Baik. As-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semuanya hukum sunnah. Ada sunnah yang haram untuk kita ikut. Apa dia contoh? Poligami lebih pada 4 orang. Tak boleh. Sebab Quran setelah restrict. Kita hanya mampu, kalau orang lelaki yang mampu dengan syarat-syarat yang ketat, hanya 4 sahaja. Tidak boleh sampai 9 orang, Nabi sampai 12 orang dalam satu masa, tak boleh. Bapa sunnah Nabi? Tak boleh. Sebab Quran kata tak boleh. Nampak tu? Ada sunnah yang Rasulullah mewajibkan diri dia, tapi tidak menjadi wajib pada kita. Rasulullah wajibkan diri dia semaya solat witir sebagai contoh, solat tahajud. Kita kalau kita nak wajibkan baguslah, tapi rasanya lah gitu je lah. Bangun kecing tidur balik. Tu standard. Tak? Tapi Rasulullah mewajibkan menjadi sunat kepada kita. Itu perbahasan hukum, kena tanya ustaz-ustaz hukum. Cuma saya nak kata sunnah asasnya ada 2. Tashri'iyah, jibiliyah. Tashri'iyah ni sunnah-sunnah yang bersifat tashri'.
Tasyri' ni yang syariat, maksudnya amal ibadah tadilah, dalam akidah, dalam amal ibadah dan akhlak tadi. Yang maksudnya secara mudah kita nak faham, kalau Rasulullah tidak mari, benda tu tak ada. Pakai jubah, berjanggut, pakai kopiah, apa dia lagi, naik kuda, memanah, Rasulullah tak mari pun orang Arab buat benda tu. Kita pakai jubah, baguslah, nak ikut sunnah. Tapi kalau niat tidak kena, kalau awal-awal kita tidak niatkan dan nak ikut sunnah Nabi untuk dapat pahala, kemungkinan jadi sunnah Abu Jahal, sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Beringat tuan-tuan, sebab tu innamal a'malu binniyat, kena betul. Jadi kita kena faham, pandai beza yang mana sunnah jibiliyah, yang mana sunnah tasyri'iyah. Yang perlu kita sangat-sangat ikut pegang betul-betul, kejap. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigih. Dalam hadis sebut kena pegang gitu, adalah sunnah tasyri'iyah. Cara semaya, cara puasa, amal ibadah. Sebab kalau Nabi tak mari, kita tak tahu ibadah macam mana. Kena faham. Ada pun sunnah jibiliyah, pakai semutah, pakai jubah, apa begitu, kita tak ada masalah. Kalau buat niat ikut Nabi, cinta pada Nabi, maka insya-Allah dapat pahala. Tapi banyaknya hari ni dia fokus pada sunnah jibiliyah. Pakai semutah, jubah, apa begitu begini, semaya tak ikut Nabi cara semaya. Tak kena. Aulawiyatnya di mana? Nampak tu. Jadi benda ni tak jelas sebab kita tak mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi rajuk dan ini saya tunjukkan satu print screen daripada lidwa.com, satu perisian online dan juga dijual bentuk perisian yang dibuat oleh sahabat kita daripada seberang Indonesia. Full, lengkap, 9 kutub hadis yang besar. Sahih Bukhari ada 7,008 hadis, 7,008 hadis. Sahih Muslim ada 5,362 hadis. Sunan Abu Daud ada 4,590 hadis. Sunan Tirmizi ada 3,891 hadis. Sunan Nasa'i ada 5,662 hadis. Sunan Ibnu Majah ada 4,332 hadis. Musnad Ahmad ada 26,363 hadis. Muwatta Malik Imam Syafi'i hafal di awal umur 20-an ada 1,594 hadis, dan Sunan Darimi ada 3,367 hadis. Ini dia panggil Sunan Tis'ah, kutubut Tis'ah, kitab hadis yang besar. Kita rajin mengaji kau kitab-kitab ni tuan-tuan. Kita pernah belajar kitab-kitab ni. Sudah. Lepas tu kita kata tadi, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktu bihima kitab Allah wa sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni kita hadis ni. Lepas tu kita tak belajar macam mana ni? Bukan tuan-tuan tak belajar, ustaz-ustaz pun tak belajar ni. Jangan risau. Ustaz-ustaz pun tak belajar ni. Melainkan mereka yang belajar di India dan Pakistan, memang ada satu daurah khas tahun, dia baca hadis ni tuan-tuan, macam baca Quran tu. Dari pagi sampai malam, setahun komplit 9 ataupun sunnah sittah 6. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi 6. Habis ngaji. Betul seorang-seorang. Kena siapa dia Zubair, siapa dia ni Anas bin Malik ni, siapa dia Malik bin Anas ni, siapa dia, kena belakang. Ini pengajian hadis, the science of hadis yang tidak menjadi perhatian selama berabad lama di Nusantara. Di Nusantara tidak diberi perhatian. Apa buktinya? Sehingga saat ini tidak ada terjemahan lengkap kitab-kitab hadis ini dalam bahasa Melayu dari abad dulu. Ulama-ulama kita yang hebat dulu, semoga Allah ampunkan mereka, terjemahan dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi, kitab-kitab hadis yang utama ini tidak pernah ada tuan-tuan. Tidak pernah ada. Sampai saat ini di Malaysia tidak ada dalam bahasa Melayu yang lengkap. Mereka mustika hadis, jakir pun semua cerai-cerai, campur-campur. Tak ada, ni lengkap, 6 lengkap, tidak ada. Mereka Indonesia buat. Nasib baik kita ada Indonesia. Dan bahasanya 70-60% lebih kurang kita, alhamdulillah. Boleh tumpang-tumpang juga. Nasib baik. Tidak pernah ada. Bermaksud pengajian hadis secara riwayah dan dirayah tidak pernah bertapak kemas di Nusantara. Melainkan mutaakhir inilah baru ustaz-ustaz kita balik daripada Saudi, balik daripada Pakistan, balik daripada Azhar dan sebagainya, mula bercakap tentang hadis sahih, hadis dhaif dan sebagainya. Dan inilah menyebabkan tuan-tuan, kalau kita kaji betul-betul, bahkan Profesor Dr. Jawiyah Dakir daripada UKM, memang dia kaji
Berapa banyak sebenarnya hadis maudhu' palsu di alam Melayu ni, ternyata sangat banyak. Tidak lain kerana apa? Kerana kitab-kitab kita yang memang ada di Nusantara tidak menekankan disiplin hadis. Siapa dia mengaji kitab Jawi lama, dia kena akui perkara ini. Kitab-kitab Jawi itu dia sebut matan Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, dia buat kurungan al-hadis dia sebut. Dia tak sebut pun mari mana, Bukhari ke, Muslim ke, Ibnu Majah ke, Nasa'i ke, nombor berapa, dia tak sebut. Sehingga kan menyebabkan ada kalimah-kalimah Arab yang kadang-kadang kata-kata pujangga. Al-ilmun huwa nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Itu kata-kata waqi' kepada Al-Imam Syafi'i. Satu hari Imam Syafi'i mengadu kepada guru dia buat syair. Aku mengadu kepada guru aku Waqi', aku payah menghafal. Maka Waqi' berkata, al-ilmun huwa nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Maka Waqi' kata kepada aku, ilmu itu cahaya dan cahaya tidak akan masuk kepada diri orang yang maksiat. Itu kita baca bunyi Arab sikit, kita pun hadis tu. Itu kelemahan, kekurangan yang ada, dan tidak menafikan sumbangan. Bukan kita nak kata ulama kita tu tidak buat sumbangan salah, tidak tuan-tuan. Tapi zaman itu zaman yang sumber maklumatnya tidak terbatas. Hari ini tuan-tuan, saya nak cek hadis sahih dhaif, rujukan Bukhari Muslim daripada mana? Saya guna saya punya handphone ni saja, saya punya smartphone ni saja. Sebab tu kita tak boleh terima hari ni ada lagi ustaz-ustaz tu guna hadis-hadis maudhu' untuk bercerita kepada orang awam dan sebagainya. Nabi Adam turun dijerai lah, apa pening kepala kita. Mari mana? Pelik kita. Mari mana ni? Daripada mana dia ambil benda tu? Mimpi ke, ilham ke? Wallahu a'lam. Hadis sahih beribu. Tuan-tuan belajar ke belakang? Pernah tengok ke? Kita hadis tu sendiri pernah tengok? Tak rajin. Allahu akbar. Sedangkan kita sebut kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah mengaji hadis Nabi. Something need to be do here in masjid ni oleh imam-imam kita ni. Ikutlah dia nak ejah macam mana, tapi ini hakikatnya. Kita jauh, kita orang Melayu Nusantara, khususnya orang Melayu Malaysia, jauh dengan pengajian hadis. Sebab tu banyak karut-marut sangat, terbang sana terbang sini, mimpi sana mimpi sini. Padahal dalam hadis Nabi ni segala moneko ada, kata orang Kelantan, segala benda, cerita-cerita ajaib. Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar tulis kitab, ada terjemah dah bahkan, Qasasil Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi, kisah-kisah ghaib dalam hadis-hadis Nabi. Berlambuk sekadar nak buat ceramah untuk orang terkagum dengan kita yang ceramah ni. Tak payah cerita-cerita reka-reka, cerita karut-marut, dah ambil daripada hadis Nabi. Kisah-kisah penciptaan dalam Quran. Awwalu ma khalaqallah, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala cerita. Bila saya semuk dengan tafsir, meremang bulu rama tuan-tuan. Saya sebutlah satu cerita. Bila Allah Ta'ala kata inna fi khalqis samawati wal ardh fi sittati ayyam, Allah Ta'ala cerita dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ataupun 6 hari. Sittati ayyam, 6 hari ataupun 6 masa. Bila kita tengok tafsir, saya tengok tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka, seorang tokoh yang besar, yang tuan-tuan kalau nak cerdik dalam beragama, belilah semua buku dia dah baca. Dia sebut dalam tu, Profesor Dr. Hamka sebut, Allah Ta'ala sebut inna fi khalqis samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah Ta'ala kata aku cipta langit dan bumi dalam masa 6 hari ataupun 6 masa. Persoalannya tuan-tuan, pada masa itu Allah Ta'ala baru nak cipta langit dengan bumi, alam semesta itu. Sedangkan hari ini kita 24 jam. Sistem kita 24 jam. Kerana apa? Kerana bumi berputar cukup sekali, betul? Basic science, sekolah rendah dulu, sekolah menengah dah belajar tu. Sebulan bila matahari bulan mengelilingi bumi, jadi sebulan. Bulan dan bumi atas orbit dia pusing matahari sekali, jadi setahun. Persoalannya bila Allah Ta'ala kata inna fi khalqis samawati wal ardh fi sittati ayyam, Allah Ta'ala sebut aku cipta langit dan bumi dalam 6 masa 6 hari. 6 masa sistem yang mana Allah Ta'ala pakai? Sedangkan bumi, langit, matahari Allah Ta'ala tak ciptakan lagi. Bila baca tu tuan-tuan, kita tadabburkan, mari rasa kejut dalam jiwa ni. Sejuk saya sekejap. Allahu Akbar. Kejut.
Bila Allah Ta'ala kata dia cipta langit dan bumi dalam masa 6 hari ataupun 6 masa, sedangkan dalam masa yang sama bumi, matahari, langit, sistem masa tak ada wujud lagi pada masa itu. Jadi kita tertanya, waktu ataupun sistem masa yang mana Allah Ta'ala pakai? Nak fikir. Lepas tu kita duk fikir Allah Ta'ala tengah buat apa sekarang, rupa macam mana, tengah buat apa, ada ke tiada. Tak payah fikir. Itu yang jadi gila ising tu. Ngaji kita tauhid 30 tahun tak habis-habis tu benda. Sebab kita duk fikir Tuhan tu macam mana. Tak, jangan fikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah atau fi dzatillah. Kita kena fikir apa yang Allah Ta'ala buat alam semesta yang hebat ni. Sudah cukup untuk membuktikan bahawa Allah Ta'ala tu ada dan berkuasa dan agung. Jangan duk fikir zat Allah tu lagu mana. Fikir zat Allah tuan-tuan, balik awal kita. Balik awal. Itu dah eget-teng tepi jalan tu. Teng. Dia fikir Tuhan macam mana, dia buat apa. Roh kita ni duduk dengan kita sekarang. Dia roh. Ada tak roh kita ni? Ada. Belum mati roh ada. Mana? Rupa macam mana? Lalu berhidup, lalu bertelinga? Tak tahu. Kamu nak fikir orang zat Allah yang maha agung itu? Tak payah. Tak payah. Kita beriman dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis, khalas. Dan itulah ketulinan akidah para sahabat Nabi SAW. Dia tak banyak soal tentang perkara tersebut. Beriman dengan Allah mudah. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi ironinya di Indonesia, mutaakhir ini dia terjemah banyak kitab. Saya tak tahu kitab apa yang tidak ada di Indonesia terjemahan. Saya tak berani di Indonesia tuan-tuan. Saya takut kalau bawa 10,000 habis beli buku. Banyak karya agung daripada India, Parsi apa semua. Syekh Yusuf Qaradawi lancar hari ni fiqh jihad 3-4 tahun dulu. Minggu depan dah ada di Indonesia. Oh dahsyat buat dia. Sebab apa? Sahabat-sahabat saya di sana kata, Yalah buya, dia kata di sini kami ramai. Jadi kerja ni kena bukan semua balik boleh kerja. Jadi kena berlumba-lumba buat kerja masing-masing, kreativiti, menulis, terjemah. Nah, saya melihat ustaz-ustaz di Malaysia mewah ya. Kenapa? Balik-balik terus berceramah, kaya. Tak payahlah buat kerja menulis apa semua ni, dia kata. Betul juga. Kira kita ustaz balik ceramah dia tak boleh. Dia balik dia kena buat kerja. Ini tuan-tuan sunnah sittah lengkap besar tu dia buat. Lengkap. Allahu Rabbi ya Karim. Malu kita. Ya lah ustaz, dia ada 290 juta. Kita ada baru 29 juta. 10 kali ganda lebih kecil. Betul lah juga. Tapi tak sampai bila kita nak bergantung pada mereka. Subhanallah. Industri buku di Indonesia. Saya dalam industri buku, saya editor kanan di Karya Bestari, Karangcraft. Kita rasa gerung dan kita rasa takut dan kita rasa malu dengan apa yang jiran kita buat dalam penterjemahan ilmu agama dan sebagainya. Ni ensiklopedia hadis kena ada lah di masjid kita ni sebuah. Kena ada lah sebuah. Paling tidak tuan-tuan pernah tengok tak kita hadis ustaz lain main cerita? Pernah. Ada ke depan. Tengok saja. Tak apalah, ada tu kemudian belajar lah. Ada dulu lah. Saya beli buku tu satu bilik buku. Bukan semua buku kita baca. Tapi time kita nak guna, bilik. Hari ni lagi mudah, tak payah dah ni ya. Jumpa Lepas tu buku tak balik langsung. Ngarut juga. Baik, tapi ulama-ulama untuk akhirnya saya nak sebut tuan-tuan, ialah kita dengar hadis banyak tadi, ribu-ribu, puluh-puluh ribu, tergerung lah. Untuk masuk daurah hadis tahun, persediaannya 5 tahun tuan-tuan. Ada dah madrasah-madrasah di Malaysia macam Seri Petaling, macam di Kelantan Darul Kauthar, Maulana Muhammad Asri Yusof dan sebagainya. Dia buat sistem mengaji hadis. Dia bagi hafal Quran dalam 2 tahun. Kalau rasa tak boleh nak hafal Quran, dia suruh belajar kitab. Sebab ada budak dia hafal Quran tak boleh, tapi bahasa Arab dia hebat, bagi kitab dia hebat. Tapi ibu bapa kita di Malaysia ninuk sangat suruh budak hafal Quran. Tak boleh hafal, tak apa, duduk 10 tahun hafal Quran. Last sekali Quran pun tak hafal, kitab-kitab tak belajar, bahasa Arab tak tahu apa, last sekali jadilah. Jadi gitu. Tengok, dia hafal Quran ni rezeki. Yang penting faham sekarang. Nampak 2 tahun dia tak lagi, pindah belajar kitab, belajar bahasa Arab. Tiba-tiba dia cemerlang dalam bahasa Arab, dalam hadis dan sebagainya. Dia dah ada basic hafal Quran.
Yang bukan wajib hafal Quran ni, tapi nak sangat hafal Quran. Sebab apa? Syafaat akhirat esok-esok Ustaz. Boleh kami tumpang-tumpang ni ayah ni. Tu yang benda sebenarnya, nak tumpang. Dah. Kena masing-masing. Jadi ulama-ulama dahulu, imam muhaddithin, dia tahu kita ni tak mampu nak mengaji hadis-hadis banyak tadi orang awam banyak sangat tadi, tak mampu nak belajar. Jadi mereka telah meringkaskan antaranya yang di depan ini. Saya bagi yang versi terjemahan tu, Syama'il Muhammadiyah, 400 lebih hadis berkenaan dengan rupa parah Nabi SAW dari hujung rambut sampai hujung kaki, apa yang dia buat daripada dia celik mata sampai dia tidur. Rambut macam mana, lebar macam mana, tinggi macam mana, bulu dada macam mana, disebut. Janggut macam mana, berapa helai dia punya uban di janggut dengan rambut Nabi bila dia meninggal dunia, disebut secara detail dalam hadis Syama'il Muhammadiyah. Sebab tu bila mari Maulidur Rasul, kita cadangkan ngajilah Syama'il Muhammadiyah banding duk belaruk-belaruk dan sebagainya, tu lebih manfaat. Duduk ngaji pagi sampai petang, ngaji hadis Nabi ni. Kita sebut apa yang Nabi sebut. Kita sebut ni, Nabi SAW qal, kita sebut apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu. Itulah bukti cinta. Kita ulang balik apa yang Nabi sebut dulu. Allahu Akbar. Itulah cinta. Bukan duk menyanyi ramai-ramai. Tidak. Nampak? Dan ada hadis sahabat sebut, Rasulullah bila pakai baju merah di bawah bulan purnama, aku tengok bulan purnama, aku tengok Rasulullah. Aku tengok Rasulullah, aku tengok bulan purnama. Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Allahu Rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah meninggal dunia, disebut rambut dengan jambang dia tidak ada hanya tidak lebih 20 orang ubat. Makanya kalau ada orang klaim dia mimpi jumpa Nabi, kita pun tanya macam mana rupa dia. Pun kata pakar putih, janggut putih, misah putih, rambut semua putih. Kita pun kata rasa tu Gandalf dalam Lord of the Ring tu, bukan Nabi tu. Rasa pelik juga sebab dia pakai seluar pendek. Tak bukan. Dia dakwa mimpi jumpa Nabi tu semasjid pun jarang-jarang mari, tak mari pun. Jadi kita pun pelik mimpi jumpa Nabi ni. Lepas tu dia kata ada hadis Nabi, marra'ani fil manam. Tahu ada. Dia kata marra'ani fil manam. Nabi SAW kata, siapa lihat aku dalam mimpi, maka dia tengok aku yang sebetulnya, kerana iblis tak boleh menyerupai aku. Hadis sahih. Tuan-tuan, hadis itu merujuk kepada sahabat Nabi SAW secara khusus. Saya dakwa saya mimpi jumpa tok wan saya yang mati 2 bulan lepas. Betul lah, sebab saya pernah tengok tok wan saya masa dia hidup. Saya mimpi kata jumpa Tok Guru Ni Aziz sebagai contoh lah. Logik lagi sebab saya pernah tengok dia, muka dia macam mana, rupa dia macam mana. Bahkan kita pun besar di tempat kuliah dia pun. Logik lah juga. Semalam mimpi rindu pada Tok Guru, seolah-olah teringat zaman kecil dulu duduk dengar kuliah dia dekat meja gini, kita duduk situ. Dah logik lagi. Tapi bila seorang tu mari, aku mimpi jumpa Nabi semalam. Lagu mana rupa dia ceritalah tadi. Kita pun sedangkan hadis itu khusus untuk sahabat-sahabat Nabi, kerana sahabat Nabi lah pernah tengok Nabi dan hidup bersama dengan Nabi. Maka bila sahabat Nabi mimpi jumpa Nabi, betul lah dia mimpi jumpa Nabi, bukan kita. Tapi ada kemungkinan ulama muktabar, ramai ulama-ulama yang jumpa Nabi tapi dengan tanda-tanda tertentu, dan yang penting dia tak sembang depan orang ramai. Kalau jenis jual tulis di Facebook malah jumpa Nabi, dah. Pelik sangat tu. Lepas tu Nabi pesan ke apa? Nabi pesan lah, sebetulnya Nabi bui satu cicing ke zikir ke, kalau tiup dalam air, jual air tu RM50 sebotol. Tu benda ya. Tu yang benda belakangnya. Dah sekarang ni nak menego juga. Tu. Jadi Syama'il Muhammadiyah 400 lebih hadis. Saya syorkan masjid kita adakan pengajian. Wallahu a'lam, mungkin dah ada ustaz-ustaz buka di sini. Cumanya bila mari Maulidur Rasul tahun depan, kita sambut, tak ada masalah sambut. Tak ada kata haram ke apa begitu begini, sambut. Tapi pengisiannya kita upgrade. Kita mengaji hadis Nabi.
Duduk sehari baca 400 hadis ni sampai habis khatam dalam masa 2 hari ke. Duduk sini ramai-ramai, panggillah Habib Ali ke, panggillah Ustaz Adlan ke, Ustaz Anwaruddin ke, siapa ke yang memang menguasai kitab ini, selalu sampai habis, barulah kita cinta pada Nabi sungguh-sungguh. Tu tuan-tuan, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kami ambil ijazah dengan guru kami, Syama'il Muhammadiyah, di akhir nak habis tu, pakak nak menangis belakang, rasa sebut, tak tahu nak cerita macam mana. Tapi perasaan itu ada dalam majlis mengaji hadis. Sebab kita tahu yang kita baca ini adalah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Orang yang kita dakwa, kita ikut, kita cinta dan sebagainya ni, orang yang bakal bagi syafaat pada kita. Kita nak syafaat dia di akhirat ni, kita mengaji hadis dia, bukan menyanyi. Bukan menyanyi benda apa tu, dah. No. Ini lebih utama. Setuju tak setuju ni? Tak ada masalah tak setuju pun, saya tak mari dah lepas ni. Marah. Baik, ini syarah hadis 40 Imam Nawawi, hujah dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mati umur 45 tahun, tak sempat nikah. Sekarang kitab berpuluh-puluh kitab menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i sampai hari ini. Dia ringkaskan 40 hadis, sebenarnya 42 matan dalam ini, dan disyarahkan oleh ramai ulama kemudiannya. Dan mengaji 40 hadis ni memang dipilih khusus, seolah-olah bila kita mengaji 40 hadis ni, kita mengaji keseluruhan asas syariat Islam. Sebab tu pilih 40 ni bukan main pilih, bukan ambil lah 40 mana ada. Dah, dia pilih, betul-betul pilih. Setiap hadis tu ada maksud-maksud dia tertentu dan diringkaskan jadi 40 ataupun 42 matan dalam ini, menggambarkan seolah kalau kita mengaji hadis 40, kita mengaji keseluruhan dustur ataupun asas dalam syariat Islam. Ini penting mengaji hadis 40. Tak tahulah tuan-tuan raja khatam ke tak. Boleh buat sama hadis, majlis bacaan hadis ini separuh hari boleh selesai dalam masa 2-3 jam. Ambil ijazah dengan ustaz-ustaz yang berkaliber dan sebagainya. Baik, laju lagi Al-Azkar Imam Nawawi, juga oleh Imam Nawawi. Al-Azkar menghimpunkan semua hadis-hadis berkenaan dengan zikir-zikir, segala jenis makna zikir ada dalam ni. Daripada celik mata sampai ke tutup mata, bangun tidur Nabi buat apa, sapu tangan dulu, Nabi baca doa apa, semua diajarkan. Nak baca hak manusia reka lagi. Pening kita, pening. Benda ori ada ni tuan-tuan, original ni. Tapi sebab kita tak mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selesa dengan lafaz-lafaz zikir hak guru kita ajar, hak ustaz kita ajar dan sebagainya. Ni sahih hadis Nabi sendiri ajar, nampak? Tapi sebab kita tak mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku kita cinta Nabi, kita tak mengaji hadis Nabi. Pelik kita. Marah dah tu. Sikit lagi. Pelik kita ni. Al-Azkar Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Riyadus Salihin sangat tersohor. Ada surah bubuh nama surah Riyadus Salihin. Kitab yang begitu sekali, antara yang terawal lah diterjemah di alam Melayu dan sebagainya. Dan mengaji Riyadus Salihin ni boleh katalah secara umumnya, kalau kita tak mampu nak mengaji 9 kutub sitah, tadi dah banyak lagi Sunan Darimi lah, Ibnu Hibban, banyak lagi kita hadis ni sebenarnya tuan-tuan. Tapi hak 9 tu hak besar sekali. Dia 6 Sunan Sitah dan 9 tu besar. Tapi mengaji Riyadus Salihin, hadis-hadis dalam Riyadus Salihin ni cukup rasa ada semua yang dalam 9 kitab hadis yang besar tadi diringkaskan oleh Imam Nawawi, ada dalam Riyadus Salihin. Jadi bila kita mengaji Riyadus Salihin, seolah-olahnya kita sudah cover lah seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam ni hadis tentang akidah, hadis tentang tasawuf, hadis tentang adab, hadis tentang fiqh, semua ada. Tak payah dah mengaji kita tasawuf. Dalam ni ada belaka tasawuf Nabi ajar tu macam mana. Nampak tu. Bila mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saya nak tegaskan sebenarnya. Itu ya, bahawa kita di alam Melayu ni memang jauh daripada pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu je benda jadi pelik kita ni, pelik mikir. Kita kata ni lama dah kita buat ni, beratus tahun dah kita buat ni. Saya tanya balik, mana lama hok kita buat ni dengan Nabi 1400 tahun, hok ni baru 200 tahun. Hujah biasa kita, satu-satu amalan tu kita kata ni nenek moyang kita buat lama dah ni. Takkanlah tak betul.
Lepas tu dia kata klasik ni, klasik. Lama ni, ratus tahun tu. Saya tanya, mu dengan Nabi tu mana lebih lama? Mana lebih lama Nabi dengan hak merujuk tu siapa tu? Mana lebih lama? Nabi 1400 tahun dulu tu. Nak kira lama lah. Sebab Nabi 1400 tahun, yang dia rujuk tu baru 200-300 tahun. Nampak tu. Dan awak selepas Rasulullah meninggal, banyak dah benda karut-marut berlaku. Syiah Rafidhah apa semua muncul dah. Khawarij, Syiah Murji'ah, Khawarij. Dan hari ini selepas 1400 tahun, semua masalah yang pernah wujud sepanjang sejarah Islam berkumpul di zaman kita ni. Sebab tu taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassatu bihima kitab Allah wa sunnat Nabi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu ada apa saja persoalan, farudduhu ila Allah war Rasul, kembalilah pada Allah dan Rasul. Asas tuan-tuan. Panjang-panjang saya ceramah, saya nak cerita tu ya. Kita kena mengaji hadis tu benda. Ada. Ini kitab sirah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, antara kitab sirah yang terbaik, disusun mengikut manhaj ataupun metod muhaddithin. Walaupun masih ada beberapa fakta yang dipertikaikan, tapi tak apa, ini antara yang terbaik dan terjemahannya pun banyak dalam bahasa Melayu. Kita ni Arab tak berapa boleh, tu masalahnya. Ana unta boleh lah sikit-sikit, ana enta unta gitu je lah. Nah, baik. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Maka saya harap ada anjakan paradigma gitu di jemaah surah nama masjid Cahaya Iman ini, dalam selera beragama, memastikan apa yang disampaikan dan diterima betul-betul menepati apa yang Allah dan Rasul nak, bukan apa yang kita nak, tapi apa yang Allah Ta'ala nak. Sekian saja. Kau ada soalan? Ada soalan? Mungkin 1-2 soalan? Ada, sila. Dengar. Okey, 6 hari penciptaan alam. 6 hari Allah kan 6 hari kita. Gitu soalannya. Itu sebab saya jelaskan bila Allah Taala kata inna fi khalqis samawati wal ard fi sittati ayyam. Bila Allah Taala sebut diciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari ataupun 6 masa menurut setengah ulama, persoalannya pada masa itu dia baru nak buat. Dia belum buat lagi. Jadi sistem solar, bima sakti apa semua ni tak ada lagi. Itu yang bagi saya meremai bulu rama tu. Jadi masuk 6 masa ataupun 6 hari di situ, 6 saat kah? Mungkin 6 saat. Mungkin 6 minit. Mungkin 6 juta tahun. Mungkin 6 trilion tahun. Wallahu alam, itu kuasa Allah. Jadi bila kita tadabbur ayat Quran tu tuan-tuan, sepatutnya mari rasa gerung khasyatillah, betul mari tu. Gerung, Allahu akbar, hebat Tuhan. Baik, dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Al-Imam Ibn Kathir letak dalam Qasasil Quran, sebab saya mengajar kitab tu di Masjid Syarif Meru tiap-tiap bulan. Dalam satu hadis Rasulullah kata, aku diberi peluang untuk bercerita tentang malaikat yang memikul arasy Allah Taala. Arasy Allah Taala ni ada 8 malaikat yang memikulnya, dan ramai malaikat berkeliling bertasbih bertakbir kepada Allah Taala. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud diceritakan dia diberi kebenaran untuk bercerita tentang malaikat pencipta, pemikul arasy Allah Ta'ala dengan kepala mereka. Kata Nabi SAW, jarak antara uzunai ila mankibai, daripada cuping telinga hingga ke pakar tengkuk 700 tahun perjalanan tuan-tuan. Besar mana malaikat? Mu jangan fikir, mu fikir gila. Nak kata besar Allah Ta'ala punya kuasa ni. Sebab tu bila mengaji Quran dengan hadis, tadabbur, faham, mari rasa takut pada Tuhan. Tu nak katanya kita jadi macam ni sebab kita tak faham. Tu je bendanya. Wallahu a'lam. Ada lagi satu soalan last. Tak mari dah ni tuan-tuan, tak mari. Jauh main motor pula tu Allah. Sila. Ya? Yang mana? Okey.
Baik, soalan yang baik. Sejarah pembukuan hadis-hadis palsu dalam Islam bermula seabad 300, 400, 500 Hijrah lagi tuan-tuan. Antara yang tersorok oleh Al-Mawdu'at oleh Al-Imam Ibn Jauzi yang mengarang kitab Talbisul Iblis. Itu kita jadi pelik, kenapakah kitab-kitab pengajian hadis begitu tak sampai ke alam Melayu? Wallahu alam, kenapa? Saya fikir tak bolehlah kita nak salahkan Syekh Daud Fatani apa semua tu. Mereka sudah menyumbang sangat hebat dengan kapasiti mereka. Cuma ada persoalan, kenapakah ilmu hadis tak sampai? Jadi untuk kata tak dengan rujuk hadis-hadis maudhu' apa semua gitu gini, memang ada karya-karya di pasaran dan dia ada kriteria sebenarnya. Hadis maudhu' ni biasanya dalam fadail amal dia melampau. Apa dia sebagai contoh? Berfikir sejenak seperti solat sunat 1000 rakaat. Tak setimpal. Amalan yang dibuat tak setimpal. Kalau gitu mikir, kita tak solat tu mikir berapa saat dah? 1000 saat dah. 1000 kali 1000, sejuta rakaat dah. Nampak tu? Antara kriterianya. Dan antara kriterianya lagi, bahasa Arab dia itu pelik. Bahasa Arab, sebab Nabi ni fasih bina nisbah. Banyaklah saya rasa saya hafal hadis maudhu' banyak pada hadis sahih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Awwaluddin ma'rifatullah. Utlubul ilmi wala bisin. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Banyaklah. Itu biasa dipakai oleh ustaz-ustaz kita di meja ceramah. Sebab tu ulama muhaddithin ada kitab khas, buku kan kitab hadis-hadis maudhu' tadi ada di pasaran. Itu tuan boleh rujuk hadis yang famous, 40 hadis popular di atas talian dan sebagainya. Cuma nak katanya dalam kitab Melayu klasik lama tulisan Jawi, bila kami buat kajian di peringkat master dan PhD, kami dapati banyak juga yang dikatakan hadis di dalam kitab tersebut, bila cek dalam kitab hadis palsu pun tidak ada. Jadi mari mana tu tuan-tuan? Tidak lain, dia kadang-kadang kata-kata hikmah dan sebagainya, kena faham. Dan tidaklah semua hadis palsu itu salah dah. Utlubul ilmi wala bisin, apa masalah? Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China, apa masalah? Tapi dia jadi masalah bila kita kata Nabi kata. Kerana apa yang dinisbahkan kepada Nabi akan dijadikan sandaran hukum. Nampak? Kalau kita kata utlubul ilmi wala bisin, dia fi'il amal, utlub, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Kalau ulama fiqh kata itu hadis sahih, dia keluar hukum, dia kata wajib kita pergi mengaji di negeri China. Dosa habis kita tak pergi belajar di negeri China. Itu implikasi dia. Sebab tu Rasulullah kata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta lantas menyandarkan kepadaku, tempat-tempat dia dalam api neraka. Demikian guru kami di UM, Profesor Madya Dr. Fauzi Diaman kata, kalau kita jumpa satu kalimah Arab, satu ayat Arab, matan dia panggil, kita pun confuse, betul ke tak betul ni hadis ni. Hari ni memang banyak lah orang duduk main WhatsApp apa semua tu, tak tahu mari mana, asalkan boleh dulu mari mana tak tahu. Hadis Nabi kata, Nabi kata. Nabi mana? Nabi mana? Nabi mana? Ada. Jadi guru kami kata, sebab ada tetap khutbah apa semua ada tuan-tuan benda ni. Ribu-ribu hadis sahih ni kita tak mengaji, kita duk cari. Itu sebab kita tak mengaji hadis. Kita tak kenal kitab-kitab hadis tadi. Wallahu alam. Mungkin pertama kali tuan-tuan tengok bila saya tunjuk tadi pun, wallahu alam mungkin betul juga aku. Guru kami kata kalau kita confuse lah, betul ke hadis ni lebih molek, lebih baik, lebih selamat kita kata kata-kata hikmah. Ini adalah kata hikmah. Sebab bila nisbah pada Nabi tadi hadis, Bukhari Muslim, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan betapa banyak orang yang reka hadis palsu demi kepentingan sendiri, sama ada dari sudut politik dan sebagainya. Orang yang benci Muawiyah, dia pro Ali Syiah, dia reka hadis, dia kutuk Muawiyah, dia puji Ali. Apa dia contohnya? Orang Syiah kata, Rasulullah kata, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ni Madinah ilmu, bandar kepada ilmu, Ali ni pintunya. Itu tersohor di kalangan kita. Maudhu' bahkan datang daripada Syiah tuan-tuan.
Ada banyak lagi lah nak bahas benda ni, kena ambil pakar dia lah. Saya tak pada, saya ni bahagian motivasi je. Dia panggil. Dan ada hadis-hadis Nabi dikumpulkan khas oleh imam-imam muhaddithin, hadis-hadis yang mengumpulkan tentang, dipanggil targhib wa tarhib. Targhib, di motivate, tentang contoh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar ke jalan untuk datang ke tempat menuntut ilmu, Allah Ta'ala permudahkan jalannya untuk ke syurga. Tuan-tuan tahu hadis ni ke? Orang nak mari seumur lah masjid. Apa lagi hadis? Nabi kata siapa yang keluar ke masjid nuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, dia mendapat pahala haji mabrur. Bila kita mengaji hadis, setiap pergerakan amal ibadah kita, kita rasa bermakna, kita rasa ada point, kita rasa sayang kalau nak sembahyang, nak tidur tak solat witir. Kita rasa sayang bila kita bangun subuh kita tak sembahyang 2 rakaat. Yang Rasulullah kata 2 rakaat sebelum subuh tu lebih bernilai daripada seluruh dunia dan isinya. Kita rasa sayang nak tinggal. Bila kita mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu guru kami Bernama Dr. Abu Anas Madani ataupun Dr. Abdul Basit Abdul Rahman kata, orang Melayu adapun kita faham sunat tu apa sunat? Buat boleh pahala, tinggal tak ada apa-apa, betul? Salah tu cara faham begitu dia kata. Sepatutnya yang sunat, amalan sunat ini buat boleh pahala, tinggal rugi. Barulah rasa nak buat benda sunat semua. Nampak tu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa dina ila siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.